That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slickback. Pimp named Slickback. Pimp named Slickback. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slickback. Assalamualaikum, nama saya Yumna. So hari ini saya akan mengkongsikan tentang fadilat dan kelebihan surah An-Nas. Ini adalah perkongsian mengenai salah satu surah yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran, iaitu surah An-Nas. Surah An-Nas adalah surah terakhir, iaitu yang ke-114 setelah surah Al-Falaq dalam Al-Quran. Ia terdiri daripada 6 ayat dan tergolong dalam surah Makkiyah. Nama An-Nas yang bermaksud manusia diambil dari perkataan An-Nas yang disebut pada setiap akhir ayat surah ini. Surah ini pendek dan ringkas, namun membawa erti mendalam tentang perlunya manusia kepada Allah sebagai pelindung mutlak daripada kejahatan syaitan durjana, iaitu ia menganjurkan manusia memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, baik yang berasal dari golongan manusia maupun jin. Surah An-Nas ini juga adalah sebagai penerang hati. Yang pertama, surah An-Nas merupakan salah satu al-mu'awwidhataini, iaitu dua surah yang mengandungi permohonan perlindungan. Yang kedua, surah An-Nas ini juga adalah dianggap surah penenang dan penerang hati. Yang ketiga, surah An-Nas jika dibaca sebanyak 1000 kali, boleh menjadi pengasih dan daya penarik. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW apabila ke tempat hamparan tidur setiap malam, baginda menadah kedua tangannya, kemudian menghembus kedua tapak tangan, lalu membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian baginda menyapu kebahagian badan yang dapat dicapai oleh kedua tangan. Apabila memulakannya dari kepala, muka, bahagian badan yang dapat dicapai, baginda melakukannya seperti demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Kesimpulannya, maka sudah sepatutnya bagi kita selalu memohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, mengakui bahawa sesungguhnya seluruh makhluk berada di bawah tata cara dan kuasanya. Semua kejadian ini terjadi atas kehendaknya dan tiada yang boleh memberikan pertolongan dan menolak mudarat kecuali atas kehendaknya pula. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang sentiasa meminta pertolongan, perlindungan dan mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada